Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua alumni, buat semua likers, followers Coach Sam Kesu. Apa khabar semua? Apa khabar? Diharap semuanya di dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah, amin. Bagi anda yang mungkin mempunyai kenalan yang terkena wabak COVID-19, terkena penyakitnya, kami doakan digunakan kesembuhan dan tiada lagi kesakitan selepas itu. Okey. Alhamdulillah, kita direzekikan untuk pada malam ini untuk kita bersama di dalam sembang kencang saham macam biasa lah. Okey. Right. So ada a few stocks yang saya nak sharekan kepada anda, tapi sebelum tu saya ada nak sharekan 3 saham yang tadi saya cakap. Saya nak review 3 saham VSTEX, saham Inex dan juga saham Senco. So 3 saham ni sekejap lagi saya akan sharekan kepada anda dan kita akan buat review lah sedikit sebanyak tentang 3 saham tadi. Tapi sebelum tu mari kita semak keadaan ataupun pasaran Bursa Malaysia kita ni. Yang mana kita tengok keadaan sekarang untuk KLCI, Bursa Malaysia. Kita study dulu dia punya indeks KLCI. Okay. Boleh nampak ke? Amboi, hilang terus. Alright, Alhamdulillah. Okay, ini adalah weekly chart. Yang anda perhatikan sekarang ni adalah weekly chart untuk KLCI. So, weekly. Kita pun tahu weekly. Okay, pandangannya agak kasar. Agak kasar, agak luas. Okay, so trend yang sekarang ini anda lihat adalah masih lagi dalam trend yang menurun, downtrending. Okay, mengikut kepada mingguan masih belum ada petanda-petanda. Kalau ikutkan this is a weekly chart, tuan-tuan dan puan, weekly chart. Untuk weekly chart KLCI belum ada tanda-tanda untuk KLCI membuat rebound. Cuba kita tukar kepada daily chart. Okay, daily chart pula tuan-tuan dan puan, kalau dilihatkan, diperhatikan, diperhalusi. Okay, ni agak detail sedikit. Baik, daily chart, kalau anda lihat, daily chart juga nak dikatakan signal untuk reversal tu ada, tapi belum confirm. Belum confirm. Baik, apa yang berlaku pada hari Isnin semalam? Hari ini hari Selasa, Ma'al Hijrah. Okay, sebelum tu selamat menyambut Ma'al Hijrah kepada semua. Okay, followers Coach Sam Kesu, Alhamdulillah. Semoga dengan berkat tahun baru ini, Ma'al Hijrah awal Muharram, kita dikurniakan rezeki untuk mengamalkan ataupun melipat kali gandakan amalan dan ibadah kita pada tahun ini. InsyaAllah, dan diri kita, keluarga kita, semuanya dilindungi daripada gangguan syaitan dan iblis. Okay. Itulah yang ada sedikit di dalam, orang kata apa, doa awal tahun. Dalam doa awal tahun. Thank you. Okay. So di sini ada beberapa signal yang kita nampak sebagai
signal untuk candlestick yang sedang berlaku pada KLCI kita. Kat sinilah kita nampak ada Tatsuki gap okey. Piercing line kat situ. Ya. Okey. Ada Harami dekat situ tapi belum ada confirmation lagi. So agaknya kat mana yang sepatutnya KLCI boleh orang kata apa memberikan confirmation apabila KLCI dapat mengatasi paras rintangan 1500. Salah satu 1500 ni adalah salah satu psychological level ni 1500 ngam-ngam dekat sini. Itu adalah salah satu paras rintangan dan juga psychological level yang kita panggil sebagai paras yang sangat penting. Paras yang sangat penting. Maka di sini KLCI telah pun sebenarnya tuan-tuan dan puan mengalami kejatuhan daripada bawah 1600. Sini jauh sangat. 1600 pula. 1500 yang pertama 1500. Kita dah susah nak dapatkan 1600. Jadi dia 100 point lagi ke bawah. Bawah lagi 100 point. Jadi bawah lagi psychological level lah jadi so ini orang kata apa cabaran lah yang kita hadapi sekarang pada hari ini untuk KLCI. Kita hanya dapat menyaksikan penurunan paras indeks KLCI ini semakin teruk akibat beberapa faktor yang telah mendorong kepada kejatuhan KLCI, antaranya kes COVID-19 yang meningkat daripada 5,000 kepada 10,000, daripada 10,000 kepada 15,000, daripada 15,000 kepada 18,000, 18,000 kepada 20,000. So itulah dia range dia. Semakin tinggi kes COVID-19. Begitu juga dengan jumlah kematian akibat penyakit kes COVID-19 ni semakin naik. Itu salah satu kebimbangan pelabur tentang kes COVID-19. Bila kes COVID-19 meningkat tak terkawal, maka pelabur akan lari. Itu salah satunya. Satu lagi faktor yang lainnya adalah geopolitik negara kita yang tidak stabil setakat ini. Daripada bulan 7 bawa ke bulan 8. Daripada bulan 8 sekarang ni kita akan tunggu sampai bulan 9 pula. Masih lagi ketidakstabilan politik negara. Okey, so kerajaan tidak betul-betul mempunyai pengesahan. Kerajaan sekarang ini Perdana Menterinya tidak betul-betul mempunyai pengesahan. Kalau bahasa viral sekarang ni dia orang panggil keabsahan. Keabsahan. Okay, so jarang-jarang kita gunakan perkataan keabsahan ini. Melainkan sebulan 2 ni yang kita selalu dengar, selalu baca di ruangan berita, media sosial dan sebagainya tentang perkataan keabsahan ni hasil daripada berita-berita parlimen, berita-berita politik dan sebagainya. So itulah dia yang rakyat Malaysia dihidangkan dengan berita-berita macam ni. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Sepatutnya rakyat Malaysia juga cari ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ilmu nak buat trading di dalam pelaburan saham ni kan. Contoh kita akan adakan ilmu kuasai candlestick pada 14 Ogos kan. Bukannya mudah saya nak bagi yuran kan, serendah itu RM69 saja tuan-tuan dan puan. Ada 5 macam reversal signal bullish, 5 macam reversal signal bearish dan ada 1 atau 2 bonus reversal signal yang saya akan sharekan kepada anda lagi. Setiapnya ada case study, setiapnya ada confirmation trading plan. Wow, kan? Amazing kan? So hanya RM69 saja tuan-tuan dan puan. Percaya atau tidak? InsyaAllah percayalah. Baik.
Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, kita sharekan sebelum kita pergi kepada 3 saham yang saya nak sharekan dalam screener saya. 3 saham itu. Sebelum tu, sementara itu, apa kata tuan-tuan? Love, like and share live ini. Dan jangan lupa tag nama kawan anda untuk dia belajar apa tips yang saya nak sharekan pada malam ini kan. Jadi, tagkan nama kawan anda. So, dia belajar dalam ni insyaAllah. Semoga perkongsian dan sharing anda itu diberkati dan digunakanlah orang kata apa, kerahmatan. Semoga Allah sajalah yang membalas jasa baik tuan-tuan dan puan. Baik. Dulunya saya sharekan kepada anda nilai dia. Kat sini saya sharekan kepada anda sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dulu saya sharekan kepada anda nilai dia 199 dulu. Okey, dulu. Sekarang ni kita dah berikan lagi diskaun sehingga RM69 sahaja. Kepada yang dah membayar 199, kita akan pulangkan lebihan wang tersebut dan sila hubungi. Kita ada minta nombor akaun kepada anda. Mana yang admin minta nombor akaun tu, sila bagi nombor akaun lah. Kan, kita nak bagi duit ni. Kan, dah terlebih bayar. Kan, so RM69 saja. So siapa yang belum daftar, klik link yang disediakan insyaAllah. Hanya RM69 sahaja. Malahan anda akan dapat 5 macam bullish bearish, 5 macam bearish untuk candlestick reversal pattern. Dan anda kena kuasai lah bullish reversal pattern ni untuk anda detect. Allah Akbar. Kiki. Untuk anda detect, untuk anda detect apakah signal-signal isyarat-isyarat pembalikan semula daripada trend yang menurun nak menjadikan ke arah bullishness. So kena detect lah. Dalam technical analysis ada candlestick. Dalam technical analysis ada indicator. Indicator ada oscillators. So kedua-dua ni petunjuk juga, tapi yang paling cepat sekali memberikan pengesahan confirmation adalah dari segi pattern candlestick tersebut. Dan kita akan berikan anda juga 7 hari support group di dalam Telegram, tuan-tuan dan puan, dalam Telegram, dan hanya RM69 sahaja untuk kesemuanya. RM69 sahaja untuk kesemua modulnya. Alright. So saya akan berikan signal-signal bullish. Saham-saham apa yang ada signal bullish melalui pattern candlestick selama 7 hari tu. So dari situ juga anda belajar dan juga mempraktiskan apa yang anda dah belajar pada 14 Ogos nanti. Daripada pukul 9 pagi sehinggalah 5 petang. So klik link yang disediakan. Sementara harga dia masih lagi 69. Nanti kalau dah habis, takut tak sempat nak daftar dah orang kata apa?
harga dah naik balik kan. Harga dah naik balik, itu yang tak nak tu. Okay, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So KLCI kita dah run through. Saya sebenarnya nak tengokkan indeks kan. Sebenarnya saya nak tunjukkan indeks ni sebenarnya. Okay, boleh tunggu sekejap tak? Saya login sekejap. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kepada anda yang menggunakan platform Maybank, M+, Hong Leong yang menggunakan platform yang sama, seakan sama dengan Maybank, dan dia hanya boleh menggunakan Internet Explorer browser saja. Okey. Akan datang tak lama lagi dah ni. Sooner or later browser ini akan digantikan dengan multi browser. Multi browser anda boleh akses platform yang sama hanya dengan menggunakan Google Chrome, Firefox, dan browser lain lah. Tapi multi browser dia panggil, multi browser. So anda boleh akses tanpa lagi hanya memilih Internet Explorer saja. Tetapi multi browser dah boleh pakai. So sebelum ini ataupun sekarang ni masih lagi kita boleh gunakan Internet Explorer browser. Later on nanti tak tahu lah seminggu lagi ke, lagi seminggu 2 ke, mereka akan shut down everything dekat Internet Explorer. So orang dah tak boleh akses Internet Explorer lagi dah. So mereka akan switch kepada DH, Microsoft DH, Google Chrome, Firefox, dan dalam tu ada multi browser untuk kita akses platform yang sama. Okay, so itu menarik. Alright. Love, like and share, love, like and share. Jangan lupa guys. Love, like and share guys. InsyaAllah Love, like and share, love, like and share. Terima kasih yang dah tagging kan. Yang masih mengetag nama-nama Facebook kawan dia. Thank you very much. Okay, semoga Allah saja yang membalas jasa baik tuan-tuan dan puan. Oish. Dahsyat rambut coach macam gitaris System of a Down, Darren Malkain. Ini penangan PKP, lockdown, darurat dan sebagainya. Banyak kedai tak buka, habis nak macam mana? Alhamdulillah lah, syukur masih ada rambut lagi ya. Masih ada rambut lagi ya. Syukurlah banyak ada rambut lagi ya. Allah. Flow. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan indeks yang mana saya perlu lihat dan pertontonan kepada anda apakah trend yang sedang trending lah kan, yang sedang trending sekarang ni. Yang sedang trending sekarang ni adalah daripada ni. Okay, saya nak tunjukkan indeks yang boleh anda perhatikan. Okay, yang boleh anda kaji indeksnya apa. Okay. Boleh nampak ke?
Okay, indeksnya buat ketika ini yang apa yang saya nampak ada potensi dan juga in trend lah ada trend. In trend. Trending trending up adalah dari indeks industrial product and services. Ini satu. Anda pun boleh nilaikan sendiri. Anda nampak indeks ini kalau saya tanya anda boleh komen lah cuba tulis jawapannya. Apa yang anda sedang lihat? Trend semasa. Overall trend pada saham ini. Overall trend apa dia? Apakah overall trend pada indeks industrial product and services? Dan dalam indeks ini dia ada banyak cabang pula, ada sub-sectors. Ada sub-sectors dia. So alright. So cuba tulis, komenkan apakah trend semasa untuk indeks ini? Apakah trend semasa dia? Apakah trend semasa? Overall uptrend dan saya zoomkan lebih sedikit kepada yang short termnya. Yang short term punya ni saya zoomkan lebih sedikit. Ni budak kecil ni nak masuk TV katnya ni. Okay, Kiki kirim salam semua, okay? Nama dia Kiki, budak kecil. Saya buat live sibuk dekat sini. Ni simpan dia. Minta maaf iklan. Okay, so overall setup dia macam mana untuk saham ni, untuk indeks ni? Overall dia, dia dah semakin pulih kat atas tu. Okay, dia dah semakin pulih dan ada potensi lah untuk dia kembali uptrend. Apapun, kalau dia pecah bawah 185, dia akan meneruskan downtrending dia. So, 185 di sini, indeksnya 185. Kalau pecah 185 ke bawah, dia akan downtrend lah. Dia akan downtrend. Okay, so untuk mengkonfirmkannya, kita perlu lihat dia mengatasi 191, 192, lebih kurang macam itulah untuk indeks industrial product and services. Okay, untuk industrial product and services. Okay, so untuk industrial product and services, tuan-tuan dan puan, di sini ada pelbagai subsektor dia. Ada macam-macam subsektor yang ada pada ataupun di dalam indeks ini. Okay, jom kita tengok subsektor dia. Apa subsektor dia guys? Kita tengok dulu kat sini. Okay, so subsektor dia antaranya adalah auto parts, building materials, chemicals, diversified industrial engineering, industrial materials, industrial services, metals, packaging, wood and products. Okay, so ini subsectors dia. Subsectors yang ada pada industrial product and services tadi. So daripada banyak-banyak subsektor ini, anda scan, tengok, perhatikan satu persatu, start daripada B. B ni auto parts sampai wood, okay. Yang mana anda fikir, apakah pendapat anda buat masa ini? Apakah pendapat semasa anda melihat keadaan semasa ekonomi, pelbagai faktor? Apakah trending yang bakal menaik untuk subsektor ini? Saham-saham yang daripada subsektor mana? Subsektor apa? Subsektor apa?
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang bagi salam. Waalaikumsalam. Syahrizal. Razif. Cik Razif. Iman Zaman. Puan Umi Hani. PH Afandi Chang. Ui, dah lama ni. Afandi Chang ni. Waalaikumsalam. Muhammad Suhairi. Sabarudin. Waalaikumsalam. Esok ada rally ke coach? Esok hari Rabu. Mungkin ada. Bukan setiap Rabu. Esok. Mungkin hari ni dah cuti kan. Aduh. Samri. Cik Samri Jumadin. Okay. Syaful Nizam. Leman Abu. Okay. Samri. Okay. Nice. Thank you very much guys for your comments. Okay. Ni apa benda yang bakal menaik? Subsektor apa? Okay. Subsektor apa? Okay. Ada kena-mena dengan 3 saham yang saya nak share tadi. Kita perhatikan dulu. Kita perhatikan dulu. Okay. So 3 antara subsektor ni kita tak tahu lah. Contoh kan. Anda tak tahu sektor apa yang bakal naik. Contoh. Alright. So kita buka satu saham yang saya dah share sebelum ni. Salah satu sahamnya adalah Senco. Ingat tak saham Senco ni saya ada share kepada anda? Senco. Okay. Iaitulah konsep. Apa? Siapa masih ingat? Saham Senco ni, apa konsep yang saya sharekan kepada anda dalam Sembang Kencang Saham last week? Apakah dia punya konsep perdagangannya yang saya sharekan? Semasa itu harga Senco dalam 55 sen di sini. Harga sekarang dah menaik, menokok sampai 59. Okay. So, Senco. Saya buka dia punya general info. Anda boleh nampak household goods kan. Consumer product and services. Okay. Dalam industri produk itulah. Senco ni dalam apa? Household wood. Dia ada furniture tak silap saya. Furniture So, household. Betul ke? Furniture. Senco. Semak dan double check balik lah. Double check kejap. Senco Resources. Furniture. Yes, dia ada kena-mengena dengan furniture. So, dia bahagian wooden. Dia bahagian wooden products. Okay. Bahagian wooden ada tak? Tadi bahagian wooden, bawah sekali tu bahagian woods. Wooden and woods ada tak? So, Senco bahagian industry product and services. So, subsektor Senco adalah dari segi furniture, dari segi wood, timberland macam tu. Timber. Perkayuan. Alright. So, Senco harga sekarang ni dah jadi 59. Itu hari saya bagi konsep bottom fishing. Konsep bottom fishing ini daripada harga 55 sen masa tu saya share. Harga sekarang dah jadi 59. Ada potensi lagi kah saham ini coach? Jawapan saya ada. Ada potensi. Tapi saya tak recommend untuk buy bila. Bukan buy bila. Saya tak recommend untuk buy pada harga berapa. Saya tak perlu nak bagi recommendation tersebut. Cukuplah saya bagikan hint. Cukuplah saya bagi konsep dia. Anda boleh buat trading plan sendiri. Anda boleh buat trading plan sendiri. Kalau anda lihat kejatuhan harga ini diserap selepas dia turun daripada harga 50 sen. Apa yang saya cakap ni, anda catatkan. Okay, kalau anda lihat harga cuba diserap, jika harga dah jatuh 50 sen, dia dah serap harga, kemudian dia naik, boom, dekat situ. Kemudian, apa yang berlaku lagi? Okay, dia membuat pullback sedikit, dan sehingga sekarang, dia telah pun menokok. Okay, harga telah pun menujah harga sehingga pecahnya 55 sen. 55 sen tu sebagai satu resisten, salah satu resisten, dan telah pun dipecahkan. Baik. So, ini yang berlaku pada saham Senco Furniture di dalam industri product and services. Okay, 55 sen. Nampak tadi 55 sen adalah resisten yang telah dipecahkan. Itu salah satunya. Dan 50 sen sepatutnya jadi support level dia yang sebelum ini. Yang terendah adalah pada harga 48.5.
Harga terendah 48.5. Okay. So kat mana lagi yang dia boleh capai harga? InsyaAllah kalau tak ada aral, dia boleh menujah harga sehingga 70 sen semula. Okay. Benda ni disclaimer applied. Disclaimer applied. Tiada nasihat beli, tiada nasihat jual dan sebagainya. Ini hanyalah semata-mata pendidikan. So saya harap anda ambil take note ni, buat kajian sendiri, buat keputusan sendiri. Anda untung, bayar zakat. Bayar zakat. Okay. Anda untung, ajak family pergi makan KFC. Sekarang dah boleh dine in pada negeri-negeri yang dah boleh dine in, tahniah lah. Tapi kalau belum, anda boleh lagi buat order melalui online. Melalui application KFC sendiri. KFC sendiri ada dia punya apps ataupun website untuk anda order online. So dia ada dia punya runner sendiri. Okay, so Senko ni ada warrant dia guys. Yang bertarikh 2023 adalah expiry date dia. Okay. So Senko warrant juga salah satu saham yang anda boleh perhatikan jugalah. Okay. Adakah dia boleh pergi sampai RM1.4? Oh no. Saya tak sure. RM1.4 ke RM2 ke dia nak pergi? Gila lah. Mother share baru. Beza berapa je saya bagi tadi cadangan harga lah. Cadangan harga rintangan daripada 60 sen tadi kurang-kurang saya bagi 70 sen. Contoh, takkanlah harga anak daripada sekarang 44.5. Takkan saya nak bagi sampai RM2, tak logik lah kan. Memang tak logik lah. Agak-agak mungkin 50 sen lah gitu. Mungkin 50 sen kan. Mungkin 50 sen tu memang ada lah. 50 sen tu senang aja kalau dia nak pergi kan. Tapi adakah dia pergi besok, lusa ataupun minggu depan? Okay, sama-sama kita saksikan. Sama-sama kita saksikan. Atau dia tak pergi ke utara, tapi dia pergi ke selatan. Orang expect biasa dia naik. Orang expect lah. Padahal esok rupanya dia nak turun. Lah. Lah. Kan? Lah tu apa? Apa hal pula kan? Jadi, ada tak orang kata apa? Strategi anda. Apakah anda punya strategi? Apakah anda punya trading plan? Apakah anda tak patut beli sekarang, anda tunggu dia turun? Pun bagus juga kan? So, terpulang lah. Saya hanya berikan sedikit tips daripada 1000 saham. Anda tengok saham ni. Faham tak konsep saya ni? Saya sharekan kepada anda. Kan? Ada orang tak bagi share ni. Sharing ni bahaya. Security Commission boleh saman. Tapi saya terus terang lah kepada Security Commission. Saya tak buat arahan membeli. Suggestion membeli tak ada. Tak ada. Saya tak bagi. Ini saya bagi tahu sebagai pendidikan saja. Nak memberikan anda pendedahan. Kan? Pendedahan. So kalau nak berikan anda pendedahan, education melalui mana lagi? Macam ni lah. Okay. Semua keputusan di tangan anda sendiri. So saya cakap tadi daripada 1000 saham, saya fokuskan yang ini untuk anda kaji. Anda boleh kaji ni sekian-sekian. Yang lain anda buatlah keputusan sendiri, buat kajian dulu kan. Betul tak guys? Saham yang kedua, saya nampak tadi VSTEX. Saya tengok tadi VSTEX tengok. Ini dah bukan daripada industri tu tadi. Ini bukan industri yang sama yang saya cakap tadi. Bukan industri yang sama yang saya cakap tadi. Ini industri yang lain dah. Ini dah kira sektor lain. Okay. So VSTEX daripada harga bagi RM2.7 dia bagi bonus issue kan. So dia buat gap down ataupun split harga. Alright. So pattern yang kita tengok ni sangat mudah. Cop. Kalau tuan-tuan nak belajar pattern reversal signal, okay,
untuk candlestick, saya dah beritahu tadi, kuasai candlestick tu insyaAllah saya dedahkan dalam tu. Rugi kalau anda tak sertai lah kan. Kata nak jadi pedagang saham, so kena kuasai lah kuasai lah candlestick tu. Program kuasai candlestick tu nama pun macam tu, kuasai candlestick. So saya sharekan daripada anda zero ke, newbies ke, intermediate ke, nak tahu bagaimana rahsia orang berdagang saham menggunakan technical ataupun pattern candlestick ni, reversal signal pattern candlestick. Okay, so daripada candlestick tu kita tengok apakah bullishness signal atau bearishness signal yang sedang dia lakukan. Okay, so VS Tech ni sudah ada satu kita boleh katakan sebagai minat belian lah yang telah berlaku kepada VS Tech setelah harga VS Tech ini membuat consolidation, pullback, jatuh sehingga RM1.40. Okay, kemudian dia patah balik naik sehingga RM1.47. Ada tak apa-apa potensi untuk saham ini? Mengikut pattern yang anda lihat sekarang, potensi untuk dia meneruskan kenaikan tu, kesinambungan untuk dia meneruskan trend yang sedia ada menaik ni. Kalau ikutkan trend yang sedia ada menaik, memang sedang uptrend lah. Sedang uptrend pun sebenarnya sedang uptrend pun sebenarnya. So dia hanya meneruskan trend tu nampak dia punya pattern ataupun kita bagi continuous pattern tu sudah ada, sudah kelihatan sudah kelihatan. Jadi kita pun sendiri nampak trend ni sedang bersambung untuk menaik. Trend ni sedang bersambung untuk menaik. Berapa harga nak buy? Wallahualam. Berapa harga nak entry? Saya tak bagi. Tolong kajilah. So VS Tech ni pula dia dalam mana? Dia dalam teknologi equipment. Tolong tengoklah subsektor teknologi equipment. Yang kedua. Yang ketiga, Dinex. Apa khabar saham Dinex? Kan? Apa khabar saham Dinex? Saham Dinex ni apa khabar? Apa cerita? Kata projek kau-kau. Siltera dan sebagainya. Betul ke? Dinex ni Siltera. Betul tak guys? Siltera punya Dinex. Dinex ada acquisition Siltera. Apa syarikat Siltera ni? Syarikat apa? Syarikat ni lah dia Dinex completes acquisition of 60% interest in Siltera from Hazanah. Okay. So Hazanah ni siapa punya? Kerajaan punya. GLC. Okay. Hazanah terpaksa jual. Terpaksa ke atau ada arahan? Dia terpaksa ke dia diarahkan untuk menjual? Saya nak tanya. Hazanah kerajaan punya. Okay. Kena jual saham dalam Siltera kepada Dinex. Dinex ni siapa? Ada kroni ke? Okay. So Dinex sebenarnya dalam semiconductors, so dia memegang saham Siltera terbesar setakat ini. Okay. Dia ada tema untuk semiconductors lah. Tema untuk semiconductors. Dan kalau ikutkan tema 5G dan juga IR 4.0, termasuk Internet of Things, termasuk cloud computing dan electric vehicle, so berapa banyak ni? Berapa banyak tema yang dia terlibat dalam dengan saham Dinex ni, berapa banyak yang dia terlibat ni? Okay. So Dinex, okay, tuan-tuan dan puan, sila simpan berita tema ini kerana Dinex, okay, kalau disebut tentang tema 5G, tema industri, IR 4.0, Internet of Things, IoT,
cloud computing dah 4 dah. Dan juga electric vehicles EV. Ada 5 guys, ada 5 tema ni. Semuanya di Next pun terlibat tuan-tuan dan puan. Bayangkan, semuanya ditapau. Okay, so kalau tanya saya, coach, ada potensi tak untuk saham di Next? Ada potensi tak untuk saham di Next ni? Jawapan saya, ada. Ingat jawapan saya ada. Okay, sekali lagi, berapa harga nak masuk? Tolong buat kajian. Harga nak masuk, entry berapa, resistance target price berapa, cut loss dekat support berapa. So, buat trading plan. Okay, buat trading plan. Saham di Next ni ada warrant, dia dah expired tak silap saya. Dia dah expired, dah tak ada dah. So, sudah tamat dia punya transaction untuk menukar saham warrant kepada mother share. Alright. Okay, so untuk anda lihat di Next potential ni, seperti semiconductors yang lain, mereka bertindak menaik juga. Bertindak menaik semula, menokok dan menujah harga ke atas semula. Sama juga dengan saham di Next. Cuma pattern berbeza-beza lah. Pattern berbeza-beza, tapi saya yakin saham di Next, dagang exchange, ada potensi lagi pada upside level. Upside level yang mana kita nampak dekat sini, daripada 81.5 ini, ada potensi ke arah 90. Ada potensi ke arah RM1. Dan lebih memeranjatkan. Lebih memeranjatkan. Kalau pada 5 tema tadi, saya nampak untuk saham di Next boleh mengatasi RM1.05. Mengatasi RM1.05. Tolong kajilah saham di Next ni. Okay, bukan saya cakap dia boleh naik esok terus. Tak. Potensi ada, saya beritahu. Tapi untuk beberapa minggu akan datang, insyaAllah adalah. Jadi saya nak menjemput untuk anda yang belum join kita punya Kuasai Candlestick. Okay, sila klik link yang disediakan secepat yang mungkin. Hanya RM69 sahaja. 9 pagi sehingga 5 petang pada 14 Ogos untuk program Kuasai Candlestick. 5 macam bullish bearish pattern, 5 macam bullish pattern dan 5 macam bearish pattern, semua sekali 10, dan ada 1 atau 2 bonus pattern yang saya nak sharekan kepada anda. Semuanya disiapkan dengan trading plan dan case study. Okay, dan ada 7 hari support group di dalam Telegram di mana saya akan sharekan setiap hari selepas program itu ada saham-saham yang mempunyai bullish pattern pada candlestick sesuatu saham. InsyaAllah, insyaAllah. Doakan yang terbaik. InsyaAllah, doakan yang terbaik. Okay, so far so good. So far so good. Best ke best ni malam ni? Ada 3 saham yang saya review. Subsektornya siap. Subsektor satu tadi, furniture kan? Subsektor satu lagi bahagian semiconductors. Satu lagi bahagian equipment, teknologi equipment. Ada 3 subsektor malam ini saya review untuk anda. Okay guys, best ke best ni? Terima kasih di atas orang kata apa? Anda punya sokongan. Hanya RM69, so panjang-panjangkanlah. Kepada kenalan yang nak join Kuasai Candlestick, daripada harga 199 kita turunkan kepada 69. Okay, last choice. So Sabtu ni lah Sabtu ni guys. Sabtu ni. Okay, insyaAllah. Boleh intai-intai untuk rally Christmas. Tahun baru nanti. Biasanya kat US banyak beli perabot time Christmas dan tahun baru. Wow. Bulan 8 dah target untuk rally Christmas. Wah. Kalau rally Christmas, nak tahu tak apa nama sebenarnya? Kalau pada bulan Disember tu, hujung tahun, ada Eve. Orang kata apa? Festival kan? Betul tak? Okay, Cik Zari tadi bagi tahu kita sedikit pandangan dan pendapat dia. Dia suruh untuk target perabot. Perabot dan juga rally untuk Christmas. Tapi ada satu nama sebenarnya pada bulan Disember tu.
Kalau nak tahu, sila komen nak tahu. Sila komen nak tahu. Apa nama rally tu? Nama rally tu adalah, okay, tulis. Nak tahu. Tulis komen nak tahu. Okay. Love, like and share. Jangan lupa. Love, like and share. Thank you very much. I love you guys. Thank you very much guys. Chinol ada Chinol Zulkifli macam kenal Intan. Okay, so far so good. Satu lagi. Nama rally yang pada bulan Disember tu, seperti apa yang Cik Zari nak nak kongsikan kepada kita, nama yang kebiasaannya adalah dia panggil sebagai Santa Claus Rally. Gitu. Santa Claus Rally. Tulis. Macam cerita bapak ku FM pula. Tulis dekat ruangan komen. Nama dia adalah Santa Claus Rally. Santa Claus Rally. Santa Claus Rally. Santa Claus Rally. Okay, Santa Claus Rally. Betul ke tak ni? Saya pun kena check lah dengan pakcik Google saya ni. Uncle Google ni. Tolong bantu saya jap. Betul ke tak Santa Claus Rally ni? Betul guys. Betul. Okay, Santa Claus Rally. Jawapannya guys, ni guys. Ni jawapan dia. Santa Claus Rally. Tolong komen dekat ruangan komen Tolong komen dekat ruangan komen guys Ni dia. Ni dia guys. Ni dia. Nama dia adalah Santa Claus Rally. Okay. Santa Claus Rally. Okay. Santa Claus Rally. Gitu. Okay. Dan biasanya Santa Claus Rally ni akan berlaku menjelang bulan Disember sehingga hujung tahun lah, Januari. Di mana itulah waktu untuk pasaran secara global, terutamanya di Dow Jones, US, untuk rally menaik dan menutup end of the year sebagai paras terhebat tahun tersebut. Contoh tahun ni, nanti 31 Disember nanti dia nak end pada harga tertinggi, contoh macam tu lah. That's why we call it as a Santa Claus Rally guys. Santa Claus Rally. So benda ni betul juga Santa Claus Rally ni biasanya akan start menuju ke arah bulan Disember. So bulan Disember dah naik dah tu. Tapi menuju ke arah bulan Disember dah start lah. Takkan nak beli selepas rally dah berlaku. Ya tak? Belilah sebelum rally berlaku Anda kan bijak, anda kan brilliant amazing Thank you very much guys. Jadi kita jumpa lagi untuk sesi apa? Sesi Sembang Kencang Saham. Hashtag jangan lupa. Di dalam Kod Saham Kesu insyaAllah pada hari esok malam 9.30 malam insyaAllah. Dan bantu saya untuk panjang-panjangkan war-warkan kuasai candlestick ini pada hari Sabtu ini insyaAllah. Hanya RM69 sahaja. Yuran tu anda boleh belanja adik-beradik anda untuk belajar kuasai candlestick. Belanja dia. RM70 aku bayar. Buat belanja memang boleh guys. Murah gila. Okay. Saya Coach Fakrul. Hashtag trade secara tenang. Saya doakan setiap pelaburan saham patuh syariah. Tuan-tuan dan puan mempunyai pulangan lumayan. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Sembang Kencang Saham pada hari esok insyaAllah. I love you guys. Good night.